Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan menentangkan tentang komunikasi dan penyiaran Islam. Tajuk pembentangan kami ialah Tanah Kubur. Saya Muhammad Gharafi bin Muhammad Rani, F1127. Saya Muhammad Syukri bin Harith, F1117. Saya Muhammad Ali Haikal bin Faisal, nombor metrik F1119. Saya Muhammad Zaki Asyarif bin Muhammad Nasir Rizal, nombor metrik F1135. Saya Muhammad Amir bin Azman. Nombor pendaftaran ialah F1107. Baiklah, saya akan mulakan pembentangan ini dengan pengenalan. Penyiaran adalah aktiviti mengadun atau memancarkan rancangan radio dan televisyen kepada khalayak di sekitar kawasan yang terdapat diliputi oleh penerima siaran dengan menggunakan sistem analog, satelit atau kabel. Selain itu, penyiaran ialah pengiriman isyarat audio atau video yang memancarkan rancangan kepada audiens, baik orang ramai maupun golongan tertentu melalui proses elektromagnetik atau gelombang. Oleh itu, tugasan ini dilakukan adalah untuk mengenal pasti penyiaran atau filem yang mematuhi konsep penyiaran dalam Islam. Selain itu, tugasan ini juga dibuat untuk mengambil nilai dan pengajaran yang dapat diperolehi daripada filem tersebut. Hal ini kerana filem yang mematuhi konsep penyiaran haruslah dapat memberi impak positif atau kesan yang baik terhadap masyarakat atau penonton. Okey, saya Muhammad Syukri. Yang pertama, saya akan menerangkan tentang kru penerbitan filem Tanah Kubur ini. Okey, genre untuk drama ini adalah drama. Produksi adalah opera klasik Sdn Bhd. Pengarah Rashid Sibe. Penerbit Nurul Huda Aziz. Penerbit eksekutif adalah Hazli Hanif. Penulis skrip Rashid Sibe. Pengurus produksi adalah AP Ijo dan Muqaddim. Pengarah seni Yusni Syafiza Yusof. Penyunting Hanif Hai dan Mio Ahmad Syariban. Juru kamera Rashidin Abdul Samad alias Diano. Untuk pelakon utama dalam filem ini adalah Nasir Bilahan, Hamidah Wahab, Ai Ilham, Syahrul Nizam, Liza Abdullah, Aziz Iskandar dan Didi Alias. Negara asal filem Tanah Kubur ini adalah negara kita, Malaysia. Bahasa Melayu dan durasi filem ini adalah 1 jam 38 minit. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang sinopsis filem Tanah Kubur ini. Drama ini mengangkat isu pusat penjagaan kanak-kanak yang kejam dan tidak bertanggungjawab terhadap kanak-kanak jagaan di situ. Sehingga mengakibatkan kematian kepada kanak-kanak jagaan mereka. Telefilm ini mengisahkan watak utama iaitu Tok Adi yang dipertemukan dengan seorang remaja yang bernama Farid yang merupakan bekas jagaan di pusat pengasuhan itu. Drama ini merungkai misteri pasangan pengusaha pusat jagaan kanak-kanak yang disanjung kerana pasangan pengasuh itu merupakan seorang yang baik, budinya dan pemurah. Namun jatuh sakit secara tiba-tiba. Farid adalah salah seorang mangsa yang terkena dengan kekejaman pasangan tersebut dalam mengasuh anak-anak di pusat asuhan tersebut. Akibat daripada perbuatan jahat tersebut, pasangan tersebut telah menerima azab dan siksaan yang dahsyat daripada Allah sehingga pengakhiran hayat pasangan tersebut. Next. Okey, ini adalah objektif
untuk projek kami ini. Yang pertama adalah mengenal pasti dan memaparkan filem yang sesuai dan dapat memberi impak positif kepada masyarakat serta mematuhi konsep penyiaran dalam Islam. Yang kedua adalah menunjukkan kepentingan nilai-nilai murni dan pengajaran daripada filem yang dipilih. Okey, seterusnya adalah kenapa kami memilih drama Tanah Kubur ini sebagai filem untuk projek kami. Okey, kami memilih filem yang bertajuk Tanah Kubur ini kerana filem ini mempunyai banyak pengajaran yang boleh diperoleh tentang kehidupan. Filem ini berunsurkan keislaman yang dapat memberi kesan terhadap umat Islam tentang cara hidup Islam yang perlu diamalkan. Selain itu, filem ini juga memberi pengajaran tentang kisah manusia yang melakukan kejahatan di dalam kehidupan mereka dan pengakhirannya mereka menerima azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas kejahatan yang mereka lakukan. Justru itu sebab itulah kami memilih filem ini kerana pada kami ianya mempunyai banyak pengajaran dan nilai yang baik yang boleh dicontohi dan diambil oleh setiap penonton. Saya akan menerangkan tentang nilai-nilai yang baik yang terdapat dalam drama ini. Yang pertama ialah pengajaran dan pendidikan yang baik. Tok Adi sentiasa mendidik isteri dan keluarganya tentang tata cara hidup berlandaskan agama Islam. Tok Adi juga menasihati isterinya iaitu Ros dan anaknya supaya tidak bersangka buruk terhadap bala ataupun penyakit yang ditimpa oleh pasangan pengasuh tersebut. Babak ini sekaligus dapat memaparkan tentang kesan baik dalam mendidik tata cara hidup beragama dalam keluarga kerana ia dapat membentuk sebuah keluarga yang bahagia. Dalam institusi rumah tangga, faktor agama adalah elemen yang penting. Pegangan agama yang kukuh dalam perkahwinan adalah tonggak kebahagiaan rumah tangga seperti mengamalkan solat berjemaah, dapat mengeratkan hubungan suami isteri dengan restu Allah Subhanahu Wa Taala. Suami perlu membimbing isteri ke jalan yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Jika isteri lebih bijak, tidak salah berkongsi sesuatu yang baik dengan suami supaya rumah tangga sentiasa mendapat Seterusnya nilai baik dalam drama ini, nilai kedua yang baik dalam drama ini ialah menggunakan cara yang bijaksana. Yang pertama, ketika pasangan pengasuh itu dalam keadaan terseksa akibat nazak kesakitan sebelum mereka menempuh mati, mereka memohon pertolongan kepada Tok Adi untuk merawat mereka agar mereka tidak terlalu rasa sakit. Lalu Tok Adi membuat keputusan untuk mendoakan mereka agar mereka dipermudahkan dalam urusan mereka, iaitu berdoa antara salah satu cara yang bijaksana kerana doa membuktikan kita bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya, tindakan Tok Adi ini haruslah dicontohi kerana ia merupakan satu-satunya cara yang tepat dalam ajaran Islam bagi meminta sesuatu pertolongan. Yang menunjukkan nilai menggunakan cara yang bijaksana ialah ketika Tok Adi menenangkan Farid yang marah disebabkan perbuatan pengasuhnya yang dahulu. Selain itu, Tok Adi menggunakan perkataan-perkataan yang berhikmah, iaitu perkataan yang lembut bagi menenangkan Farid daripada terus marah akan kisah lama
kisah lama dia bersama pengasuhnya. Kerana mendatangkan apa-apa kebaikan kepada diri dan seseorang yang mampu memaafkan kesilapan seseorang akan mendapat keberkatan dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Assalamualaikum. Untuk bahagian saya akan menerangkan tentang nilai-nilai yang tidak baik dalam filem ni. Okey, untuk nilai yang pertama ialah menzalimi dan mendera kanak-kanak. Okey, seperti yang kita tahu, yang dalam filem ni kata, drama ni mempunyai banyak babak pasangan tersebut yang mendera kanak-kanak jagaannya. Okey, kanak-kanak di pusat jagaan pengasuh itu dipukul kerana tidak jaga kanak-kanak yang lain yang menyepahkan rumah pengasuh tersebut. Kanak-kanak yang telah didera itu memegang watak sebagai Farid yang dipaparkan dalam filem itu. Farid telah dipukul dan direndamkan kepalanya ke dalam baldi yang berisi air. Farid juga telah dipaksa, dipukul dan akhirnya diliwat sehingga dia menjadi takut dan trauma tanpa dapat melakukan apa-apa tindakan yang sebajarnya. Okey, Farid ni dia jadi takut selepas dia diliwat oleh pasangan suami isteri tu, iaitu suami pusat jagaan tu. Jadi takut dan trauma akan tindakan yang dibuat itu. Dan dia sahaja yang menjadi mangsa untuk memuaskan nafsu binatang, pengasuh malah kanak-kanak lain juga turut menjadi mangsa. Selain itu, di babak yang lain, adik Farid telah dibunuh oleh pengasuhnya kerana tidak berhenti menangis. Farid, daripada babak itu, Farid telah difitnah membunuh adiknya oleh pasangan suami isteri itu. Hal ini menyebabkan ibu bapa Farid merasa sedih dan benci kat diri Farid. Ya, agama Islam tidak pernah mengajar penganutnya untuk mengasari dan bertindak kejam terhadap kanak-kanak. Akan tetapi, kanak-kanak adalah amanah Allah yang harus dipikul. Ya, agama Islam ni mengajar kita untuk jadi baik dan kanak-kanak ni dalam Islam pun pernah kata kanak-kanak ni ibarat kain putih, ibu bapa lah yang mencorakkannya. Okay. Sebagai contoh, kanak-kanak ni dalam diri dia masih kosong, pemikiran dia pun kosong. Untuk menjadikan kanak-kanak ini jadi lebih berguna pada masa hadapan adalah orang yang dewasa mengajar benda-benda yang baik kepada kanak-kanak. Okay. Seterusnya saya akan bertanya tentang nilai-nilai yang tidak baik dalam drama ini. Nilai kedua yang tidak baik iaitu mengambil hak orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Pasangan pengasuh tersebut telah menggunakan duit tanah arwah ibu kepada isteri pengasuh tersebut yang merupakan hak abang kepada kakak isterinya bagi menyelesaikan hutang suaminya yang berjudi menggunakan duit pinjaman dari Along. Mereka telah bersepakat untuk memberikan alasan duit abang dan kakak isteri pengasuh tersebut
masih belum didapati. Pasangan itu mengungkit segala pertolongan yang pernah diberikan kepada arwah kakaknya supaya dapat memperoleh harta itu. Pasangan itu juga telah bercadang untuk menjual tanah itu dan telah pun mempunyai pembeli untuk tanah tersebut. Islam banyak mengajar penganutnya supaya jangan mengambil hak orang lain. Tapi seharusnya bersikap jujur. Terutamanya yang melibatkan pengurusan harta anak yatim. Pengurusan harta anak yatim ni amat penting. Jadi kita jangan memandai-mandai menggunakan harta anak yatim kerana itu amanah yang perlu kita jaga. Okey, kesimpulan ini antara klip daripada filem tersebut yang menunjukkan pasangan tersebut mengambil harta daripada anak yatim tersebut. Kesimpulannya, berdasarkan daripada projek yang kami buat ni, kami mendapati bahawa segala nilai yang baik maupun tidak baik dalam drama haruslah diambil iktibar di dalam kehidupan seharian. Sebuah filem yang baik itu adalah harus dapat memberikan impak positif kepada penonton dan bukanlah mempengaruhi penonton untuk mencontohi sesuatu yang tidak baik. Sebagai contoh, sesuatu filem itu haruslah dapat memberi nilai yang baik kepada penontonnya dan memberi pengajaran dan pendidikan yang baik dan cara untuk bertindak secara bijaksana. Oleh itu jelaslah bahawa filem yang kami pilih ini adalah bertepatan dengan ciri ataupun etika dalam penyiaran Islam. Hal ini kerana filem ini banyak memberi pengajaran dan impak positif kepada penonton. Sekian daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.